Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwani binti Cik Alias dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang metodologi Syekh Muhammad Said bin Umar dalam penggunaan hadis, iaitu ulasan kritis terhadap tafsir Nur Al-Ihsan. Bersama saya rakan pembentang Khadijah binti Muhammad Zaki, Nur Farahliana binti Ahmad, Aina Natasha binti Abdullah, Mio Amir Ashraf bin Mio Abdul Rahman dan Muhammad Hilmi bin Muhammad Razi. Pengenalan kepada kitab tafsir Nur Al-Ihsan merupakan karya ulum Syekh Muhammad Said bin Umar Al-Qadi, iaitu seorang ulama dari Kedah dan merupakan tafsir kedua yang ditulis dalam bahasa Melayu selepas kitab Tarjuman Al-Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri. Kitab ini terdiri daripada 4 juzuk, iaitu dalam juzuk yang pertama merupakan terjemahan tafsir Al-Quran bermula dari surah Al-Fatihah sehingga surah Al-Ma'idah setebal 296 halaman. Kemudian pada juzuk yang kedua terdiri daripada surah Al-An'am sehingga surah Al-Isra setebal 429 halaman, manakala pada juzuk yang ketiga bermula dengan surah Al-Kahfi sehingga surah Az-Zumar setebal 432 halaman, dan yang terakhir bermula dengan surah Al-Mu'minun sehingga surah An-Nas sebanyak 387 halaman. Melalui sejarah penulisan kitab tafsir Nur Al-Ihsan, Syekh Said Umar telah menghasilkan karya tersebut bermula pada bulan Zulhijjah tahun 1344 Hijrah bersamaan bulan Januari 1925 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah Ibnu Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah Sultan Kedah yang ke-25. Penulisan ini telah mengambil masa selama 2 tahun 9 bulan untuk disiapkan dan berakhir pada hari Rabu 1 Rabiul Akhir 1346 Hijrah bersamaan 1 Oktober 1927 Masihi. Karya ini telah tersebar di pasaran kitab dan masih digunakan di sebahagian kecil surau serta sekolah pengajian pondok seperti Pondok Tuan Guru Haji Bakar Kedah demi menyebarkan kefahaman tentang ajaran Islam yang benar. Bukti kehebatan karya ini juga terselah apabila mendapat tempat penerbitan di Darul Ihya Kutub Arabiah Mesir pada tahun 1349 Hijrah. Dan kitab ini juga masih menjadi rujukan sehingga ke hari ini kerana ketajaman ilmu mereka serta banyak dirujuk oleh para sarjana dan ulama-ulama untuk membuktikan kehebatan ulama terdahulu dalam mengolah ilmu kurniaan Tuhan. Biodata pengarang. Nama Syekh Muhammad Said bin Umar Al-Qadi atau nama asal beliau Muhammad Said bin Umar bin Amiduddin bin Abdul Karim. Tempat lahir beliau Kampung Kuar Jerlong, Kedah. Tahun lahir tahun 1270 atau 1854 Masihi. Tahun wafat 1351 Hijrah atau 1932 Masihi. Awal pendidikan beliau. Pendidikan agamanya di Pondok Bedang Daya Patani difahamkan. Juga guru beliau ada disebut di dalam tafsir Nur Al-Ihsan pada juzuk keempat, iaitu Syekh Wan Sulaiman dan Syekh Al-Islam yang lahir pada sekitar 1291 Hijrah atau 1874 Masihi. Syekh Muhammad Said bin Umar juga sempat belajar dengan pengasuh pondok yang pertama, iaitu Syekh Wan Mustafa Tok Bedang Daya, iaitu guru beliau lebih banyak belajar bersama Tok Bedang yang kedua, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Mustafa. Jika diperhatikan, riwayat ini bermakna Syekh Muhammad Said bin Umar seangkatan dengan Syekh Ismail bin Mustafa Al-Fatani. Kemudian, setelah selesai belajar di Mekah, Syekh Muhammad Said bin Umar pulang ke kampung halamannya semula, iaitu di Jerlong.
Kedah. Dalam masa yang sama, diangkat terus menjadi Qadi di negeri Kedah, Darul Aman, yang mana juga semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Shah di Kedah, pekerjaannya adalah sebagai Qadi dengan mengeluarkan sebuah karya berkaitan dengan fiqh yang berjudul Fatwa Qadi fi Ahkam An-Nikah. Kitab ini mengandungi fatwa hukum bagi negeri Kedah yang membahaskan persoalan nikah. Metodologi penulisan. Mengenai penggunaan bahasa dan ejaan dalam kitab ini, pengarang banyak menggunakan bahasa Melayu Kedah lama dan sebahagiannya agak sukar untuk difahami oleh generasi sekarang. Keadaan ini terjadi kerana faktor zaman penghasilan kitab ini di mana tahap pembinaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu masih rendah dan masih kuat dipengaruhi oleh gaya bahasa Melayu lama. Di awal permulaan muka surat, pengarang ataupun penulis akan meletakkan tajuk kitab serta bilangan jilid. Bagi nombor pula, nombor muka surat atas diletakkan di bahagian atas sebelah kanan jika ia merupakan helaian kanan, manakala nombor akan diletakkan di sebelah kiri jika ia merupakan helaian kiri. Seperti yang pengarang nyatakan, pengarang telah menulis kitab ini dengan menggunakan sepenuhnya tulisan Jawi dan kadang-kadang ia turut diselangi dengan kalimah-kalimah bahasa Arab yang mana akan disusuli pula dengan maksudnya dalam bahasa Melayu. Dalam konteks penulisan karya-karya bahasa Melayu Jawi seringkali berlaku pengadaptasian terhadap istilah-istilah bahasa Arab. Khasnya istilah agama ke dalam bahasa Melayu sama ada dalam proses penterjemahan kalimah maupun konteks penggunaannya dalam bahasa Melayu Jawi. Hal ini semestinya akan turut mempengaruhi aspek terjemahan yang dihasilkan oleh pengarang sama ada banyak ataupun sedikit. Tetapi tiada sebarang tanda ataupun kurungan yang dibuat bagi membezakan di antara perkataan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Seterusnya, pengarang membezakan ayat Al-Quran dengan menulis ayat Al-Quran dengan saiz yang lebih besar berbanding terjemahan dan tafsir. Pengarang juga meletakkan ayat Al-Quran di antara dua kurungan serta membariskan tiap-tiap ayat tersebut. Selain itu, pengarang akan memulakan penulisan dengan menulis nama surah serta menyatakan sama ada ia surah Madani atau Makki. Jika terdapat khilaf atau percampuran di antara ayat Makki dan Madani dalam satu surah, maka pengarang akan menyatakan secara terperinci. Hal ini secara tidak langsung membantu pembaca untuk mengetahui dan mempelajari sebahagian ilmu ulumul Quran melalui kitab tafsir ini. Pengarang juga meletakkan bilangan ayat-ayat bagi setiap surah dan penulis mendapati satu keistimewaan surah Al-Baqarah daripada surah-surah yang lain kerana pengarang ada memasukkan sebab penamaan surah tersebut. Sedikit kelemahan pada kitab ini, pengarang tidak meletakkan nombor ayat. Hal ini menyukarkan pembaca-pembaca yang lain untuk mencari dan merujuk ayat yang pembaca mahu memahami pentafsirannya. Akan tetapi, pengarang ada meletakkan fihris, yakni kandungan ataupun isi kandungan di muka surat terakhir di setiap jilid kitab untuk rujukan pembaca. Kitab ini mentafsirkan 30 juzuk Al-Quran yang telah ditulis dalam 4 jilid. Jilid pertama mengandungi terjemahan dan tafsir Al-Quran mulai surah Al-Fatihah hingga surah Al-Ma'idah setebal 296 muka surat. Pada permulaan jilid ini, pengarang ada menyatakan tujuan beliau menulis kitab tafsir dan sumber ambilan serta rujukan yang beliau gunakan bagi mengarang kitab ini. Selepas itu, pengarang mendatangkan satu mukaddimah yang dimuatkan di dalamnya perkara asas yakni fardu ain bagi seorang Muslim. Ini merupakan satu keistimewaan berbanding kitab-kitab tafsir yang lain yang mana pengarang mendatangkan perkara yang patut diketahui oleh seseorang Muslim. Seterusnya, dalam jilid kedua pula, pengarang memuatkan terjemahan dan tafsir dari awal surah Al-An'am hingga surah Al-Isra setebal 429 muka surat. Manakala jilid ketiga pula, kandungannya dimulai dari awal surah Al-Kahfi hingga surah Az-Zumar setebal 432 muka surat. Di akhir jilid yang ketiga ini, ada beliau menyatakan tarikh selesai beliau menulis iaitu pada hari Isnin 27 Zulhijjah 1345 Hijrah. Jilid keempat pula mengandungi tafsir dan terjemahan dari awal surah Al-Mu'min hingga surah An-Nas setebal 387 muka surat. Beliau menyatakan jilid tersebut selesai ditulis pada 1 Rabiul Akhir 1346 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 1927 Masihi. Selain daripada itu, pengarang juga ada meletakkan tajuk umum bagi sesetengah ayat bagi memudahkan pembaca untuk mengetahui
metodologi pentafsiran. Okey, metodologi pentafsiran yang dibuat oleh Syekh Muhammad Sa'id ni dalam tafsir Nur Al-Ihsan, dia menggunakan gaya bahasa yang mudah, huraian yang ringkas, bersederhana dan maksudnya senang difahami. Dan kajian ini mendapati Syekh Muhammad Sa'id ini dia gunakan 6 kaedah dalam nak tafsirkan ayat Al-Quran, iaitu tafsir Al-Ma'sur, tafsir Bira'yi, tafsir Al-Maudi'i, tafsir As-Sufi ataupun Al-Isyari, tafsir Al-Ilmi dan tafsir Al-Fiqh. Okey, tafsir maksud ni Mana Al-Qatan dia mengatakan bahawa tafsir maksud ni dibawa maksud tafsiran yang berpegang kepada riwayat yang sahih dan berasaskan kepada sumber Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri, dengan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan sumber kedua Al-Quran, dan yang ketiga adalah pendapat para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ni, Syekh Muhammad Syekh Muhammad Sa'id ni dia hanya selitkan sedikit saja ayat-ayat daripada surah yang lain semasa nak tafsirkan dan nak bincangkan sesebuah ayat, nak untuk sokongan sahaja. Jadi macam contoh beliau nak tafsirkan ayat yang ke 140 surah Al-Baqarah, qul antum a'lamu amillah. Okey, manakala tafsir Al-Quran dengan hadis pula, terdapat potongan hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab tersebut, akan tetapi hadis tu dia tak dibawa dan tidak dilampirkan bersama sanad-sanad yang dan hanya disandarkan terus kepada Rasulullah ataupun para sahabat, dan selain itu juga matan hadis tu dia dibawa dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada satu pun matan asal daripada bahasa Arab. Jadi selain itu juga pengarang ni dia mentakhrijkan sesetengah hadis tu tanpa nyatakan sama ada sahih ke, daif ke ataupun hasan. Jadi semasa nak datangkan sebuah hadis tu, pengarang tak selaraskan dalam dia hanya tak selaraskan dalam satu bentuk. Jadi jadi macam ada kepelbagaian. Okey, yang kedua adalah tafsir maudu'i. Macam menurut Ad-Dhahabi, tafsir maudu'i ini ialah tafsiran yang dibuat berasaskan tajuk-tajuk tertentu. Macam tafsir letakkan sesebuah tajuk, lepas tu dia muatkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan tajuk tu, lepas tu dia tafsirkan. Jadi kajian ini memperlihatkan bahawa terdapat 314 tajuk yang terkandung dalam tafsir Nur Al-Ihsan ni, termasuklah yang tak disenaraikan pada isi kandungan karya. Macam contoh nak tafsirkan ayat 124 surah Al-Baqarah, pengarang tu dia meletakkan tajuk terlebih dahulu macam percubaan Nabi Ibrahim dengan 10 perkara. Lepas tu pengarang pun huraikan perihal 10 perkara tu. Lepas tu yang ketiga tafsir As-Sufi. Tafsir As-Sufi ni juga terdapat dalam tafsir Nur Al-Ihsan, di mana pengarang ni dia memasukkan corak ni apabila dia di mana corak ni menempati ayat-ayat Al-Quran yang bertepatan dengan ilmu kesufian, dan juga di mana dia terjadi di mana pentafsir itu membahaskan maksud di sebalik ayat tersebut, walaupun pada zahirnya tak menunjukkan maksud tersebut. Okey, yang keempat adalah tafsir Bira'yi. Tafsir Bira'yi ni pendapat pentafsir dengan ijtihad pentafsir itu sendiri. Dan menurut kajian, corak ni dimasukkan ke dalam tafsir Nur Al-Ihsan terbahagi kepada 5 pembahagian, iaitu tafsir dengan kaedah bahasa Arab, tafsir dengan syair Arab, tafsir dengan qiraat, tafsir dengan kisah-kisah, dan tafsir dengan kaedah soal jawab. Okey, yang kelima adalah tafsir Al-Ilmi, pentafsiran yang menyentuh persoalan sains ketika nak tafsirkan sesebuah ayat Al-Quran. Jadi kajian mendapati pengarang ni dia aplikasikan corak ni pada 5 tempat, iaitu pada jilid kedua surat 180, 205 dan 289, jilid ketiga muka surat 150, dan jilid terakhir adalah 269. Okey, jilid keempat. Okey, yang keenam adalah tafsir Al-Fiqh. Corak pentafsiran ni dimasukkan juga oleh Muhammad Sa'id, di mana pada masa itu kan beliau seorang pegawai agama, dan ketika tafsir Nur Al-Ihsan ni dihasilkan, beliau adalah seorang mufti. Jadi sedikit sebanyak dia memberi kesanlah kepada teks dalam karya tersebut. Jadi
Nur Al-Dini dia membahaskan bahawa corak pentafsiran Al-Fiqh ni dia berlaku apabila pentafsir tu mengemukakan perbincangan mengenai masalah fiqh. Lepas tu dia menyatakan perbezaan pendapat di antara imam-imam mazhab. Corak inilah yang terdapat dalam tafsir Nur Al-Ihsan. Dan ketika pengarang nak bahaskan persoalan fiqh ni, beliau meletakkan tajuk-tajuk kecil mengenai permasalahan yang nak dibincangkan tu, macam bicara haji, hukum kisas, hukum bunuh, hukum zina, hukum qazaf dan sebagainya lah. Okey, itu sahaja daripada saya mengenai metodologi pentafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar Hilmi bin Muhammad Razin nama matrik A181839 akan meneruskan pembincangan kali ini di bawah tajuk analisis dan kritikan dalam kitab yang dikaji. Seperti yang kita tahu, dalam kitab ni terdapat apa yang kami dapat analisiskan ada dua, iaitu keistimewaan dan kekurangan dalam kitab ni. Kita pergi kepada keistimewaan dahulu dalam kitab Nur Al-Ihsan karangan Syekh Muhammad Said bin Umar. Yang pertama, Syekh Muhammad Said bin Umar telah menggunakan metod tafsir bil ma'thur dan tafsir bi ra'yi dengan baik. Tafsir bil ma'thur ialah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Hadis dan Al-Quran dengan athar sahabat. Manakala tafsir bil ra'yi pula ialah mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ijtihad ulama muktabar dan ijtihad beliau sendiri. Yang kedua, Syekh Muhammad Said bin Umar telah membuat fihris, dan ini isi kandungan bagi setiap tajuk perbincangan dalam setiap jilid kitab tafsir Nur Al-Ihsan. Dengan adanya isi kandungan ini akan memudahkan para pembaca untuk mencari surah-surah tertentu yang ingin dibaca. Yang ketiga ialah tafsir ini adalah sebuah tafsir yang baik dari segi hukum hakam agama, iaitu hukum-hukum asas agama seperti solat dan puasa. Ia juga dikatakan sebagai jalan singkat untuk mengetahui sesuatu hukum. Penulis yakni Syekh Muhammad Said bin Umar menyatakan demikian kerana tajuk perbahasan diletakkan kata hukum. Sebagai contoh, zina, qazaf, zihar dan sebagainya. Tajuk yang diletakkan di fihris kitab memudahkan pembaca mencari hukum sesuatu perkara. Yang keempat adalah tafsir ini juga dinilai sebagai sebuah tafsir yang baik dalam mengetahui kisah-kisah di dalam Al-Quran. Hal ini kerana perbahasan beliau mengandungi kisah-kisah dalam Al-Quran. Contohnya kisah Nabi Yunus, Zakaria, Hud, Saleh dan sebagainya. Ia sebagai jalan singkat kepada pembaca untuk mengetahui kisah-kisah tersebut apabila merujuk karya ini. Seterusnya kita beralih kepada kekurangan, iaitu kritikan yang dibuat dalam kajian ini. Kesimpulan bagi tafsir Nur Al-Ihsan, Syekh Muhammad Said telah menggunakan beberapa kitab tafsir yang lain sebagai rujukan bagi karya beliau, antaranya Tafsir Al-Jamal, Tafsir Al-Baydawi, Tafsir Al-Khazin, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Razi, Tafsir Al-Nasa, Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir Al-Salabi. Namun, ada satu kitab tafsir yang paling kerap dan paling banyak dirujuk oleh Syekh Muhammad Said, iaitu Tafsir Al-Jalalain. Dengan wujudnya karya ini telah memudahkan
masyarakat Melayu bagi memahami isi kandungan Al-Quran. Ini adalah kerana seperti yang sedia maklum bahawa bahasa Arab bukanlah bahasa ibunda kita sebagai bangsa Melayu. Maka dengan ini, Tafsir Nur Al-Ihsan telah banyak membantu kita untuk memahami agama kita dan Al-Quran dengan lebih baik. Jelaslah bahawa Syekh Muhammad Said telah memberi sumbangan yang amat besar dalam masyarakat Melayu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja daripada kumpulan kami.